Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Hafiz bin Hashim daripada Pendidikan Islam 2 PISMP Ambilan Ju 2020. Yang saya hormati pensyarah saya iaitu Dr. Nur Hayati binti Haji Mat Ali. Okay, pada hari ini saya akan menganalisis ataupun membincangkan cara-cara guru mengurus bilik darjah yang kondusif bagi mencapai pembelajaran yang bermakna. Okey. Cara-caranya di sini saya kemukakan 5 cara yang utama, iaitu yang pertama, susunan dan reka bentuk fizikal di dalam bilik darjah. Yang kedua, pencahayaan dan pengudaraan yang baik. Yang ketiga, menggalakkan pembelajaran kooperatif. Dan yang keempat, sensitif dan peka kepada perbezaan individu. Dan yang terakhir, menggunakan alat bantu belajar. Okey, tanpa beringah masa, kita teruskan kepada cara yang pertama. Cara yang pertama iaitu susunan dan reka bentuk fizikal di dalam bilik darjah. Okey, seperti mana kita tahu, sebagai seorang guru ini tidak mempunyai hak langsung ke atas sesuatu keluasan kelas tersebut, dan ruang yang ada perlu digunakan sebaik mungkin. Dan penggunaan ruang fizikal yang cermat menjadikan perbezaan ketara dalam tingkah laku bilik darjah. Makna kata di sini, sebagai seorang guru, dia tak ada hak dalam menentukan keluasan kelas, kerana keluasan kelas telah ditentukan semasa pembinaan sesebuah sekolah tersebut. Okey, jadi bagaimana kita nak susun dan reka bentuk fizikal kelas ni untuk menjadinya kondusif? Okey, kaedah saya kemukakan ada 3. Yang pertama iaitu susunan dan reka bentuk bilik darjah perlulah kemas dan strategik mengikut PAK 21, iaitu pembelajaran abad ke-21. Dan yang kedua, memastikan pelajar mudah untuk melihat penyampaian pengajaran guru. Dan yang terakhir, memastikan lalu lintas bilik darjah tidak tersesak. Okey, yang kedua tu memastikan pelajar mudah untuk melihat penyampaian guru ni. Maksud dia, kita susun meja ni, dia mungkin 45 darjah daripada whiteboard ataupun daripada di mana guru tulis ya. Sebab apa? Bila kita susun darjah tu terlalu tinggi, pelajar atau murid ni dia sukar untuk kalih untuk melihat apa yang disampaikan oleh guru di hadapan kelas. Okey, yang terakhir, memastikan lalu lintas bilik darjah tidak tersesak ni sangat penting lah. Sebab apa? Bila laluan tu terlampau sempit, dia nampak macam kelas ni terlampau sesak dan crowded. Dia nampak macam tak sedap masa memandang lah. Okey, import dia tu, bila susunan dari bentuk kelas ni dia kondusif, yang pertama menjamin proses pembelajaran lebih efektif, lebih berkesan lah. Dan yang kedua, murid dapat memberi sepenuh perhatian kepada guru yang mengajar di hadapan kelas. Bila susunan meja tu, dia dapatlah pelajar ni untuk kali melihat apa yang guru mengajar di depan, dia dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada guru tersebut. Maksud dia, bila dia dapat lihat cikgu tu, cikgu pun dapat lihat dia tidak dapat boleh bermain lah, dia tidak dapat membuat perkara lain lah. Dan import yang terakhir iaitu menghasilkan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Okey, cara ataupun tingkah yang kedua iaitu pencahayaan dan pengudaraan yang baik. Okey, pencahayaan boleh mempengaruhi fungsi visual seseorang, termasuk acuity visual dan sensitivity kontras. Pengudaraan yang baik dapat memberikan keselesaan kepada pelajar. Okey, bagaimana? Kaedah yang saya kemukakan ada 3, iaitu memastikan setiap lampu dan kipas di dalam bilik darjah itu berfungsi dengan baik. Sekiranya berlaku kerosakan, guru sebagai seorang guru, dia perlu laporkan kepada pihak sekolah untuk melakukan aktiviti perbaikan lah. Dan yang terakhir, memastikan tingkap bilik darjah boleh dibuka dan ditutup. Ini khas untuk bilik darjah yang tidak menggunakan penghawa dingin lah. Sekiranya tingkap tu sukar untuk dibuka dan ditutup, dia menyebabkan aliran udara tu tidak lancar.
Dan apabila dan tingkat itu juga boleh berfungsi sebagai pencahayaan daripada matahari lah. Dan impak dia apabila pencahayaan dan pengudaraan yang baik ini, murid dapat belajar dalam iklim yang sesuai di mana, iaitu iklim yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dan yang kedua, proses PDP tidak terganggu oleh masalah-masalah tadika. Contohnya bila waktu kelas waktu pagi lah selalunya, apabila lampu tu dia lilak-lilak, dia secara tidak langsung dia mengganggu pelajar-pelajar tu untuk melihat buku teks, melihat apa yang diajarkan oleh guru di hadapan. Masalah-masalah teknikal seperti inilah kita tidak mahukan. Dan impak yang terakhir, menjadikan penglihatan murid lebih terang. Bila ada cahaya ni, mata ni dia jadilah lebih terang sikit. Dia jadilah lebih terang daripada suasana kelas yang malap. Dan yang ketiga, menggalakkan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif iaitu pembelajaran yang terdapat hubungan saling gantung positif, accountability individu, interaksi bersemuka, kemahiran sosial dan interpersonal dan pemprosesan kumpulan. Atau dalam erti kata lain lah, pembelajaran kooperatif ni pembelajaran secara berkumpulan lah. Okey, kaedah yang perlu dilakukan oleh guru ialah guru perlu membentuk beberapa kumpulan dan membahagikan tugasan mengikut kumpulan yang ditetapkan. Maksudnya guru perlu bentuk kumpulan. Dalam kumpulan tu dalam 4 orang lebih kurang, dan membahagikan tugasan-tugasan mengikut kumpulan-kumpulan yang telah ditetapkan tadi. Contohnya guru sebagai contoh, guru ni meminta pelajar untuk senaraikan rukun iman dan rukun Islam secara berkumpulan. Apabila guru membentuk kumpulan-kumpulan tu, setiap ahli dalam kumpulan tu dia perlulah memainkan peranan dengan menyumbangkan idea-idea yang mereka ada. Tidaklah boleh duduk senyap saja dalam grup tu. Kenalah orang kata apa? Kena aktif lah dalam grup, setiap grup tu. Okay, impak daripada pembelajaran kooperatif ni, dia dapat mengembangkan kemahiran sosial pelajar dan berkolaborasi dalam kalangan pelajar serta merapatkan jurang perbezaan antara mereka tu. Mana kata dalam jurang perbezaan ni macam salah faham sikit-sikit tu, kita boleh rapatkan lah supaya tidak berlaku perselisihan faham. Okey, yang keempat iaitu sensitif dan peka kepada perbezaan individu. Perbezaan individu ni adalah dari segi ketidaksamaan aspek perkembangan secara fizikal, mental, sosial, emosi di kalangan individu. Maksud dia, setiap individu ni berbeza perwatakan, berbeza fizikal, berbeza mental, berbeza sosial dan berbeza emosi. Kita tidak boleh, sebagai seorang guru ni, tidak boleh menganggap semua murid sama. Okay, kaedah dia, guru ni dia perlu seimbangkan perhatian dia kepada semua pelajar. Dia tidak boleh kasih. Sebagai contoh, memberi layanan yang sama rata, tidak mengira kaum dan agama. Tak kira lah pelajar tu agama Islam ke, agama Buddha ke, Hindu ke, Kristian ke, Melayu ke, Cina ke, Iban ke, Kadazan Dusun ke, dia kena memberi layanan yang sama rata. Impak daripada apabila guru ni sensitif dan peka terhadap perbezaan individu ni terhadap pelajar-pelajar dia ni, murid ni dia tidak akan rasa tersisih, dia tidak rasa kesunyian, dia tidak rasa tidak rasa guru ni tidak sayang kepada dia, dan mereka juga akan yakin untuk menyuarakan pendapat mereka. Apabila guru ni memberi rangsangan terhadap pelajar ni, mereka ni lebih yakin, lebih orang kata apa, percaya kepada diri mereka untuk memberi pendapat ataupun menanyakan soalan jika mereka tidak faham. Itulah pentingnya sensitif dan peka terhadap perbezaan individu dalam kalangan pelajar ni, yang perlu diterapkan dalam diri guru-guru. Okey, yang terakhir, cara yang terakhir untuk mewujudkan bilik belajar inklusif ni iaitu menggunakan alat bantu belajar. Okey, bahan bantu belajar ni merupakan segala atau suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di bilik belajar. Okey, seperti kaedah menggunakan bahan bantu mengajar ni
semasa PDP secara bersungguh di sekolah ataupun atas talian seperti kita sekarang ni dalam pandemik COVID-19 ni semua belajar atas talian. Okey, alat bantu mengajar ni dia banyak membantu kita untuk memahami topik-topik yang kita belajar dalam silibus kita lah. Sebagai contoh alat bantu belajar yang kita ada seperti PowerPoint, Whiteboard.v dan carta organisasi lah. Carta, infografik dan sebagainya. Namun saya nak tekankan di sini iaitu Whiteboard.v ni. Seperti mana kalau Whiteboard.v ni dia merupakan satu web di mana guru menyampaikan tugasan di dalam web tersebut lah. Dia macam whiteboard. Guru paparkan tugasan dalam whiteboard tu dan murid-murid dia boleh nampak whiteboard dia tu dan murid-murid boleh lakukan tugasan dalam whiteboard mereka di dalam masa yang sama. Ketika murid tu melakukan tugasan dalam whiteboard mereka masing-masing tu, guru ni dapat melihat tugasan-tugasan mereka tu. Saya sangat recommended lah Whiteboard.v ni. Dia seronok lah. Dan impak daripada penggunaan alat bantu belajar ni, pembelajaran ni menjadi lebih efektif, lebih berkesan dan bermakna. Murid juga dapat menambahkan pengetahuan berkaitan kemahiran TMK ni. Apabila pelajar ni menggunakan Whiteboard.v ni, dia dapat tingkatkan kemahiran TMK mereka, di mana kita tahu kemahiran TMK ni sangat penting dalam falsafah pendidikan. Sekian daripada saya, Muhammad Afiq bin Hashim.